membawa saya kepada cerita, kepada penyerbuan lawyer Muhyiddin dan juga Bersatu 4 hari lepas, kira-kira 4 hari lepas lah. Saya dah sebut benda ni, tapi saya sebut sekali lagi. Dan kenapa saya sebut sekali lagi? Sebab ada tambahan cerita saya nak bawa. Kita baca. Pegawai Penyiasat Suruhanjaya Pencegahan Malaysia menyerbu beberapa pejabat peguam yang mewakili PN Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini. Serbuan itu dipercayai ada kaitan dengan siasatan dijalankan Suruhanjaya terbabit terhadap menantu Muhyiddin, Datuk Seri Muhammad Adlan Berhan, yang ketika ini masih berada di luar negara. Ya, ada serbuan mereka ambil dokumen berkaitan Muhammad Adlan, menantu Tan Sri, katanya. Semakan BH dengan pejabat peguam diserbu turut mengesahkan tindakan itu, namun firma berkenaan mendedahkan tujuan dan maklumat mengenai serbuan tersebut. Petugas sebuah firma guaman yang turut disebut enggan mengulas mengenai tindakan terbabit. Now, ada dua sebenarnya yang utama yang terlibat dalam serbuan itu. Pertama, berkaitan dengan menantu Muhyiddin Yassin tadi. Tetapi yang kedua, berkaitan dengan aset 1MDB yang dikatakan bukan saya nak tuduh, dikatakan ada negosiasi di belakang. Dia macam ni, tuan-tuan, saya nak cerita. Pada tahun 2018, setelah kes 1MDB ni Najib ditangkap dan sebagainya, terdapat usaha untuk nak mengembalikan aset 1MDB, kan? Dan akhirnya mereka mendapati golden sack antara syarikat syarikat audit ataupun syarikat international company yang terlibat di dalam skandal ini, telah mengambil hampir 4 bilion USD, lebih kurang 16 bilion ringgit pada waktu itu. Ada wang disonglap dan sebagainya. So Nigel Ng antara yang terlibat dan telah ditangkap, serta seorang tu Muhammad Saleh tu. Okay. Now, akhirnya kerajaan tumbang 2021 negosiasi itu berterusan. Bila negosiasi itu berurusan dengan Golden Sack, seorang peguam dilantik dan peguam itu adalah peguam yang mewakili Bersatu dan juga yang mewakili Muhyiddin Yassin. Peguam itu dilantik dan dihantar untuk mengadakan negosiasi dengan Golden Sack. Namun begitu, dikatakan ada sejumlah wang telah dijanjikan oleh Golden Sack kepada peguam tersebut, berkemungkinan untuk bos dia Muhyiddin Yassin, berkemungkinan, di mana terdapat rasuah dan salah guna kuasa berlaku di situ, kerana sepatutnya Golden Sack kena bagi balik lebih kurang 4 bilion USD macam tu. So ada negosiasi berlaku. Bagaimana? So akhirnya kerajaan tumbang. MACC lawyer among several individuals probe over 1MDB asset recovery. The Malaysian Anti-Corruption Commission is investigating several individuals suspected of being involved in corruption and money laundering during the government efforts to recover assets related to 1MDB. According to an MACC source, one of the individuals is a lawyer alleged to have received a significant amount of money that is said to have been invested in an unlicensed investment company which had been imposed with action from Bank Negara Malaysia in 2021. Saya translatekan. Menurut SPRM, sumber SPRM, salah seorang individu itu adalah seorang peguam yang dikatakan telah menerima satu jumlah yang besar, wang jumlah yang besar, yang dikatakan telah dilaburkan di dalam sebuah syarikat syarikat pelaburan yang tidak berlesen, yang mana telah pun mendapat satu action ataupun satu tindakan daripada Bank Negara Malaysia. Ini maksudnya. The source also said that the lawyer had been appointed. Peguam itu telah pun dilantik oleh 1MDB untuk menyelesaikan isu berkaitan dengan aset 1MDB dengan sebuah syarikat asing, iaitu Golden Sack. Dan menambah lagi bahawa pegawai SPRM telah pun ke pejabat peguam itu pada hari Jumaat yang lepas bagi mendapatkan dokumen-dokumen berkenaan. Okey. Dan MACC Tan Sri Azam Baki telah mengesahkan bahawa bahawa perkara itu disiasat sekarang ini di bawah Akta SPRM dan juga Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activity Act AMLA 2001. Dia panjang lagi lah, AMLA PCUAC. Lah panjang. MACC also denies that the president of... Okay, alright. Yang ini kita dah baca semalam. Okay.
Ini yang saya kata dalam Facebook saya, sakau di atas sakau, tuan-tuan. Kita cerita sakau di atas sakau. Okay, 1MDB ni dah kena sakau dah. Kita faham. Now, tuan-tuan ingat tak cerita P. Ramlee? Cerita P. Ramlee penyamun apa, bujang labuk dan 40 orang penyamun. Bujang labuk dan 40 penyamun. Apa nama cerita tu Alibaba Bujang Lapuk. Alibaba Bujang Lapuk. Okay. Now, cerita Alibaba Bujang Lapuk ni, kalau tuan-tuan ingat, si penyamun tu memang penyamun lah. Kan, dia penyamun, dia pun sembunyikanlah duit, harta dia dalam sebuah gua. Gua tu niat inseng mata kacis martilem. Kemudian dia buka. Kemudian dia lupa. Apa yang berlaku adalah ada seorang nama dia Kasim Baba. Kasim Baba ni abang kepada Alibaba. Siapa yang tengok cerita ni lah, Alibaba ni terjumpalah harta tersebut. Dia ambil sedikit, dia curi sedikit. Now, dia cerita pada Kasim Baba pasal gua tersebut. Kasim Baba ni tamak, tuan-tuan. Dia pergi dekat gua tersebut, dia curi harta, dia bawa lori. Dia curi harta penyamun tu. Harta penyamun dia rompak masuk dalam dia punya lori dia. Akhirnya semua dia curi kecuali lampu. Dia kata dia curi lampu tu. Dia kata, nasib baik engkau panas. Kalau tidak, dengan kau aku kebas, dia kata. Kemudian ketua penyamun tu pun balik daripada dia punya misi ke apa. Dia balik, dia tengok, sampai licin kau kebas. Penyamun sudah kena rompak dengan satu lagi penyamun, tuan-tuan. Kan P. Ramlee tu kata, sampai licin kau kebas, ketua penyamun tu kata. This is senario begitulah, tuan-tuan. P. Ramlee dah sebut, penyamun sudah kena rompak dengan penyamun. Now, the thing is, sekarang ini, yalah, I mean, this is unproven, but this is what allegedly dikatakan sedang berlaku, di mana di dalam transaksi tersebut, di dalam perkara tersebut, di mana seorang peguam dihantar untuk nak menyelesaikan pengambilan atau recovery aset yang untuk dia dikembalikan kepada negara daripada 1MDB. Tetapi apa yang berlaku adalah, this is the interesting part, terdapat negosiasi di antara Golden Sachs dan juga peguam tersebut, dikatakan, dan perkara ini menyebabkan sekejap. Perkara ini menyebabkan berlaku serbuan. Now, kenapa tiba-tiba berlaku serbuan sekarang? Kalau tuan-tuan perasan peristiwa ini, ex-banker Eng to help recover 1MDB asset linked to Goldman, Malaysian Minister. Sebab tiba-tiba Roger Eng ni bersedia untuk bekerjasama dengan kerajaan Malaysia. Okay. 5 hari yang lalu, lebih kurang 5 hari yang lalu, Roger Eng mengatakan beliau bersedia untuk kembali ke Malaysia. Untuk bekerjasama, bukan ke Malaysia, untuk bekerjasama, ialah kembali Malaysia, untuk bekerjasama dengan kerajaan negara negara Malaysia, untuk bekerjasama dengan Malaysia berkenaan dengan aset 1MDB. Now, signifikan benda ni, dia berkemungkinan akan jadi saksi utama. Former Golden Man banker Roger Eng to be returned to Malaysia in 1MDB case. New York, former Golden Sachs banker Roger Eng facing 10 years in prison after being convicted in New York of helping loot billions of dollars from 1MDB will be returned to Malaysia where he faces related charges. Chief US District Judge Magro Bordi in Brooklyn on Thursday ordered Eng surrender to the US Marshal Services by Friday so he could be turned over to Malaysian law enforcement who could transport him to their country. That is why perkara ini yang menggerunkan antara lain Muhyiddin Yassin. Kalau tuan-tuan perasan 2-3 hari lepas, Muhyiddin gelabah, tuan-tuan. Saya cakap dalam apa orang kata, dalam live saya. Okay, right. Sekejap.
Alright, tak apa. Beberapa hari lepas, Muhyiddin Yassin kata, tangkapan terhadap peguam saya adalah satu perkara yang zalim yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim. Ini adalah satu perbuatan yang zalim. Kenapa dia tangkap peguam saya? Kenapa dia tangkap? Dia macam ni, tuan-tuan. Peguam itu, walaupun itu peguam bersatu dan peguam dia, tetapi dia ditangkap atas isu 1MDB. Asset recovery 1MDB. Kenapa Muhyiddin Yassin tiba-tiba gelabah? Itu poin saya. Kenapa Muhyiddin Yassin gelabah? Kalau itu berkaitan dengan 1MDB, kalau tak ada kena mengenai dia, buat apa dia nak gelabah? Hilang. Tiba-tiba dia kata Anwar kejam, Anwar ni, Anwar itu. Dan itu berlaku 4 hari lepas. 5 days ago, Roger Ng dikatakan akan dikembalikan di Malaysia. Tuan-tuan, jangan terkejut. Kita bukannya Roger Ng kat sana tu, dia tak buat apa-apa. Kan? Roger Ng dekat US tu kena tangkap tu, kita tak buat apa. Kita akan hantar pegawai penyiasat kita di sana. Tanya dia soalan-soalan. Dan dalam soalan-soalan tersebut, tidak mustahil dia dedahkan sesuatu transaksi yang berkemungkinan ada berkaitan dengan Muhyiddin Yassin, Hamzah Zainuddin, Mahathir, peguam Muhyiddin Yassin dan sebagainya, berkemungkinan. So these are episodes yang kita akan rungkaikan, insya-Allah. Tonton kena sabar, dan saya akan bawa episod-episod ini, cerita-cerita ini untuk kita rungkaikan dalam live kita yang seterusnya. Itu yang live saya menariknya. Kita tengok daripada segi fakta, kita tengok daripada segi skandal, kita tengok daripada segi ekonomi, daripada segi undang-undang, kita juga tengok daripada segi series of episode. Sebab itu live saya ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan ikut, dia macam series episode. So cerita ni tak habis. Muhyiddin Yassin dia boleh kata dia dah bebas daripada DAA 4 kes dia, kan? Tapi sebenarnya tak kena lagi, tak habis lagi tu, ada rayuan. Tapi dia ada 3 kes lagi, penggubalan wang haram. Ada 3 kes lagi. Itu pun dia nak buang DNAA itu, tapi yang tu masih dalam kes. Kita belum cerita lagi pasal isu berkenaan dengan menantu dia. Kita belum cerita lagi isu pasal peguam dia. Kita belum cerita lagi isu pasal 1MDB ini, tuan-tuan. Aset 1MDB bernilai lebih 16 bilion ringgit. Golden Sachs patutnya kena kembalikan, tetapi dikatakan ada negosiasi. Mungkin peguam dia tak bersalah lah, peguam dia jadi orang tengah. Soalan dia siapa? Takkan peguam dia berani-berani ambil tindakan, melainkan dapat arahan daripada orang tertinggi. Dan kita ingat, ini adalah berlaku pada tahun 2020, tahun 2021. Arahan itu berlaku pada tahun 2020, 2021.